الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Al-Hasyr ayat 18. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhati apa yang Ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan seterusnya kepada sidang hadirin sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mentaati segala perintah-perintahnya, dan dalam masa yang sama kita meninggalkan setiap larangan dan tegahannya. Sesungguhnya kebahagiaan menanti buat mereka yang bertakwa kepadanya di dunia juga di akhirat. Muslimin sidang jemaah rahimakumullah, kesempatan sesi cuti persekolahan yang masih berbaki ini pastinya memberi ruang yang besar buat para ibu dan bapa untuk menyusun dan mengatur langkah bagi sesi persekolahan yang baru. Pastinya ibu bapa turut mengambil kesempatan dalam ruang ini untuk menghabiskan masa bercuti bersama anak-anak, membina hubungan yang lebih harmoni, menyuburkan kasih sayang, dan tidak kurang juga yang mengambil peluang untuk mengenali watak anak-anak yang semakin membesar. Ia juga merupakan ruang terbaik buat ibu bapa untuk kembali melakukan muhasabah dan membetulkan niat serta tujuan sebenar kita menghantar anak-anak ke sekolah. Persekolahan dan pendidikan merupakan satu keperluan. Ia ruang yang disediakan agar anak-anak yang dihantar ke sekolah mendapat didikan dan pelajaran yang mampu membentuk kepribadian yang baik dan berakhlak. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Maksudnya, tidak mungkin bagi manusia bahawa Allah memberikannya kitab dan hikmah dan kenabian, kemudian Dia berkata kepada manusia, jadilah kalian penyembah-penyembah bagiku dari selain Allah. Akan tetapi, jadilah kalian orang-orang Rabbani dengan sebab kalian mengajarkan kitab dan dengan sebab kalian mempelajari. Menurut Al-Baidawi,
Kalimah ar-rad berasal pada awalnya dengan erti pendidikan. Hal ini merupakan suatu usaha untuk membawa sesuatu ke tahap kesempurnaan secara berperingkat. Ar-Raghib Al-Isfahani pula berkata, pendidikan Islam juga ditakrifkan sebagai mengikut manhaj Islam dalam didikan terhadap individu Muslim melalui kaedah secara bertahap. Dengan cara ini yang merangkumi semua aspek, pasti mampu mencapai kebahagiaan bagi seseorang itu di dunia dan di akhirat. Sidang jemaah sekalian, perbahasan berkaitan makna pendidikan berkisar tentang usaha pembaharuan hal ehwal yang berkaitan pelajar, mendidiknya, menyantuninya dan memberikan hak kepada pelajar tersebut secara berterusan dengan penuh iltizam. Istilah pendidikan memiliki erti yang sama halnya dengan perbincangan yang terdapat dalam Al-Quran. Istilah pendidikan dalam Al-Quran merangkumi maksud ilmu pengetahuan, kebijaksanaan dan pendidikan. Pendidikan Islam mempunyai satu set tujuan dan matlamat yang harus dicapai. Tujuan-tujuan ini dijelaskan sebagai berikut. Pertama, membentuk rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa kehambaan kepada Allah yang Maha Esa merupakan matlamat umum tertinggi yang ingin dicapai oleh pendidikan Islam. Hal ini kerana menyembah Allah yang Maha Esa dan menunaikan kewajipan khalifah di bumi adalah tujuan utama manusia itu diciptakan. Perkara ini tidak akan mampu dicapai melainkan dengan pendidikan. Kedua, membina asas akidah yang mantap. Hal ini bertujuan mewujudkan individu soleh yang menyembah Allah yang Maha Tinggi berdasarkan petunjuk dan matlamat atas asas kesedaran sendiri. Ketiga, menyuburkan akhlak Muslim yang baik. Anak-anak perlu dididik agar berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki ketinggian dan keindahan. Keempat, meningkatkan kepedulian dan rasa kebersamaan dalam komuniti Islam. Pendidikan seharusnya meningkatkan rasa kebersamaan terhadap sesama umat Islam dengan memperhatikan pelbagai masalah dan keperluan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikat persaudaraan dalam kalangan masyarakat Islam yang menyumbang kepada kebangkitan Islam berteraskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kelima, membina kebahagiaan insan di dunia dan akhirat. Pendidikan berperanan untuk cara fikir agar bersederhana dalam membina kehidupan dunia antara keperluan kebendaan dengan isi kerohanian manusia tanpa membatasnya atau mengurangkannya antara satu dengan yang lain. Kesederhanaan ini akan melahirkan insan yang bijak dalam membentuk kehidupan yang seimbang antara keperluan duniawi dan kepentingan ukhrawi. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Al-Baqarah ayat 201. Maksudnya, dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Keenam, mempersiapkan umat untuk menyebar mesej Islam. Ini dilakukan dengan membina generasi yang mampu menyebarkan mesej Islam ke seluruh alam, menegakkan kebenaran dan keadilan dalam kalangan manusia dan mengangkat kalimah Allah Subhanahu wa taala ke serata dunia. Ketujuh, menanamkan nilai-nilai keimanan dalam jiwa. Pendidikan Islam juga bermatlamat untuk membangunkan manusia dan nilai kemanusiaan berdasarkan kesatuan
dan kesamarataan sesama insan. Hal ini boleh dilakukan dengan menanam nilai keikhlasan dan membangkitkan niat baik dalam jiwa manusia, mendorong kesabaran, kejujuran, keyakinan dan rasa kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu penetapan tujuan dan matlamat pendidikan terhadap anak-anak merupakan satu hal yang cukup penting dan perlu diberi perhatian sewajarnya. Ibu bapa bertanggungjawab menentukan hala tuju pendidikan dan kehidupan anak-anak dengan memberi kefahaman agar mereka dapat membina keseimbangan antara tuntutan kehidupan dunia yang sementara dengan kehidupan akhirat yang kekal selamanya. Membentuk asas fikir seperti ini akan menjadikan generasi yang bakal lahir untuk bangkit memimpin tamadun khairul ummah sebagai satu generasi yang mampu menyantuni keperluan masyarakat dengan seimbang, mengajak yang kaya untuk membantu yang miskin dan yang fakir, yang berkuasa untuk menyantuni rakyat dengan penuh keadilan, mempeduli segala keperluan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, sebagai akhirnya, sebagai ingatan buat kita semua, mimbar ingin menyarankan agar kita sama-sama kita terus berdisiplin mematuhi langkah-langkah pencegahan penularan wabak. Usaha yang berterusan dalam pematuhan SOP sepanjang perintah kawalan pergerakan pemulihan ini mampu untuk melandaikan lengkung jangkitan wabak COVID-19. Semoga kita semua berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ali Imran ayat 18 maksudnya, Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang sentiasa mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu mengakui dan menegaskan juga yang demikian. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.